Cuba ancam Melayu, TMJ mahu jumpa Tun M. Kerajaan buat gila, Najib tampil pertahankan rakyat. Tun M dakwa, Melayu akan hancur jika tidak sokong pejuang. Isu bawa ayam ke Dun, ini penjelasan Adun. Projek 20 bilion ringgit, bekas menteri dan menteri bincang secara rahsia. Dr. Mahathir bukan sahaja tidak jujur kepada Majlis Raja-Raja tetapi juga kepada seluruh rakyat berhubung isu Statut Rom dan Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau ICERT, kata Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Beliau berkata, perkara yang dibuat secara tergesa-gesa pada ketika pentadbiran Dr. Mahathir itu akan menggugat kesejahteraan rakyat dan menjejaskan hak keistimewaan orang Melayu. Dengan menyerang institusi diraja, Tun Dr. Mahathir tidak akan dapat menyelesaikan masalah-masalah negara yang telah dicipta sendiri oleh Tun, termasuk isu perpecahan dan asimilasi kaum, katanya di Facebook. Beliau turut berbesar hati kepada Dr. Mahathir kerana turut menyebut tentang dirinya di dalam buku terbaru bekas Perdana Menteri itu berjudul Capturing Hope. Saya dididik dari kecil lagi untuk sentiasa menghormati semua agama dan juga rakyat berbilang kaum. Saya dan keluarga saya juga telah banyak memberi sumbangan kepada rakyat pelbagai kaum dan agama serta akan terus membantu kebajikan semua kaum. Tetapi saya juga adalah seorang bangsa Melayu dan tidak lupa akan tugas saya untuk mempertahankan agama Islam. Itulah sebab saya menentang Statut Rom dan ICERT, katanya. Tunku Ismail berkata, satu lagi pengkhianatan kepada rakyat Malaysia adalah apabila janji-janji yang dibuat kepada rakyat tidak ditunaikan. Apa-apa pun saya berdoa semoga Tun panjang umur, sentiasa menghormati semua kaum di Malaysia dan berpegang teguh kepada perlembagaan negara. I will see you soon, Tun, kata beliau. Rakyat minta kerajaan menaikkan pengeluaran air citra daripada duit caruman sendiri kepada RM10,000 buat kali terakhir dan bukannya minta didenda RM100,000 berulang kali sebab terlupa memakai pelitup muka, kata Datuk Seri Najib Razak. Bekas Perdana Menteri itu berkata, beliau tidak akan menyokong cadangan tersebut kerana menyifatkan ia sebagai kerja gila. Had maksimum denda individu langgar SOP dinaikkan dari RM1,000 atau RM10,000, masa darurat ke RM100,000 tambah 7 tahun penjara. Had maksimum denda korporat langgar SOP dinaikkan dari RM50,000 ke RM2,000,000. Kerja gila. Saya tak sokong, kata beliau dalam hantaran di Facebook. Beliau mengulas mengenai intipati pindaan Akta 342 yang dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat. Syarikat kilang dan agensi kerajaan yang melanggar prosedur operasi standard kawalan wabak penyakit berbahaya boleh dikompaun hingga RM1 juta berbanding RM50,000 selepas pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 Akta 342. Untuk individu, jumlah maksimum kompaun akan kekal sebanyak RM10,000 tetapi berdasarkan situasi sekarang yang membabitkan pelaksanaan kuarantin di rumah dan sebagainya, pindaan itu juga akan menyentuh perkara seperti pemasangan peranti pengawasan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, cadangan 5 peruntukan baru dan 5 pindaan dalam rang undang-undang pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 iaitu Akta 342 bakal memastikan kesinambungan penguatkuasaan peruntukan mengikut ordinan darurat sebelum ini. Apabila diluluskan Dewan Rakyat kelak, ia antara lain menyaksikan penurunan kuasa untuk pelaksanaan penguatkuasaan peruntukan mengenakan tindakan terhadap pertubuhan perbadanan serta penalti am terhadap individu dan pertubuhan perbadanan. Dr. Nur Hisham Abdullah menambah, pindaan terhadap undang-undang yang sudah berusia 32 tahun sejak dikuatkuasakan 1 April 1989 bakal menangani isu penguatkuasaan Akta 342 apabila menyeragamkan pelaksanaan penguatkuasaan dalam kalangan pegawai agensi berkaitan. Menurut Najib, acara kerajaan didenda RM1,000 pun sudah menaikkan kemarahan rakyat dan ramai lagi didenda dengan nilai jauh lebih tinggi, termasuk acara Barisan Nasional dikenakan denda RM20,000 dan acara yang dihadirinya juga dikenakan denda RM20,000. Malah saya lupa scan MySejahtera pun sudah didenda RM3,000, manakala kedai nasi ayam terbabit dikenakan denda RM10,000 sebab tidak pastikan saya scan MySejahtera, ujarnya.
Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, Parti Pejuang Tanah Air ditubuhkan kerana negara dan orang Melayu akan hancur jika UMNO terus disokong oleh orang Melayu. Ini kerana dakwanya dengan sokongan itu maka Malaysia akan kekal sebagai kleptokrasi. Inilah sebabnya Parti Pejuang Tanah Air ditubuh. Ia adalah Parti Melayu Bumiputera seperti UMNO. Jika orang Melayu tidak sanggup beri undi kepada UMNO kerana sudah menyeleweng dan masih tidak percaya kepada parti berbilang kaum, maka Pejuang boleh dijadikan pilihan. Bukan sahaja Pejuang Parti Melayu, tetapi ia mendukung semua prinsip dan perjuangan UMNO dahulu yang melawan Malayan Union yang memerdekakan Malaya dan membangun negara sehingga dikenali sebagai Asian Tiger, katanya dalam hantaran di Facebook. Mahathir mengakui orang Melayu hanya kenal UMNO sebagai Parti Melayu dan bagi mereka tidak ada pilihan jika nak sokong Parti Melayu melainkan UMNO. Orang Melayu juga dakwanya tidak percaya parti berbilang kaum, bahkan parti Islam pun boleh memelihara hak dan keselamatan orang Melayu. Malangnya parti UMNO sudah dirampas oleh perasuah dan penyangak. Mereka ini hanya berhasrat menggunakan UMNO dan orang Melayu untuk jadi kerajaan dan menggunakan kuasa kerajaan untuk memperkaya diri sendiri. Sejak mereka ambil alih UMNO, negara bertukar dari menjadi harimau Asia kepada kleptokrasi, iaitu negara yang diperintah oleh pencuri, penjenayah, katanya dalam kenyataan. Berbeza pula dengan Parti Pejuang yang menentang rasuah, jenayah, keuangan dan salah guna kuasa. Tambahnya, kepimpinan Pejuang terdiri dari bekas pemimpin UMNO yang telah berjaya bangunkan Malaysia dan mereka akan latih semua pemimpin Pejuang supaya pegang kuat kepada prinsip perjuangan UMNO dahulu, iaitu khidmat untuk bangsa, negara dan agama, bukan untuk diri sendiri. Calon-calon Pejuang akan terdiri dari mereka yang tidak terlibat dengan rasuah, yang utamakan bangsa, negara dan agama. Kita sedar adanya orang bukan Melayu dalam negara kita. Kerajaan yang kita dirikan akan dianggotai juga oleh bukan Melayu yang menolak rasuah dan percaya kepada kerjasama antara kaum dan agihan kekayaan secara adil antara kaum-kaum di Malaysia. Dengan adanya Parti Pejuang Tanah Air yang disertai oleh orang Melayu dan Bumiputera, maka orang Melayu dan Bumiputera yang tidak sanggup sokong UMNO kerana korupsi dan jenayah mereka, dapatlah mereka sokong Pejuang, sebuah parti Melayu yang bersih dan cinta kepada bangsa, negara dan agama, ujarnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Hulu Kinta, Muhammad Arafat Varisai Mahamat, menafikan dirinya sengaja bersikap nakal dalam Dewan Undangan Negeri Perak yang sedang bersidang mengenai bajet Perak 2022 ketika ini. Wakil rakyat PKR itu menjelaskan, rakyat boleh menilai tindak tanduknya dalam Dewan kerana apa yang dilakukan mempunyai asas dan keperluan. Malah menurut beliau, apa yang terjadi dan menimbulkan kontroversi hanya selepas beliau memberi ruang sepenuhnya kepada pemimpin kerajaan untuk menjawab isu rakyat terlebih dahulu. Rakyat boleh menilai dan jika tiada asas, itu baru orang panggil nakal, tetapi saya bangkit semua ada asas. Saya bawa ayam pun saya hendak menunjukkan betapa serius keperitan rakyat di bawah. Kalau nakal sebelum bagi ruang sepenuhnya, itu nakal saya bawa ayam. Maknanya ruang diberi dari Jumaat lepas dan saya tunggu dan memerhati tiada siapa menjawab. Bila tidak jawab, baru saya buat tindakan begitu. Itu tidak nakal. Kalau tidak diberi ruang bercakap dan bawa ayam, itu baru nakal. Kita tunggu dan bagi ruang sepenuhnya sampai hujung. Sampai bila kita hendak tunggu. Bila tidak ada baru kita ambil tindakan. Itu pasal saya bawa ayam. Macam hari ini pun, saya sudah jelas. Kalau kata nakal pun, apa akan berlaku? Sebelum Esko cakap saya sudah buat masalah. Ini saya duduk dan tunggu saja. Harap sekurang-kurangnya beri harapan dan keyakinan itu penting. Kalau Esko itu tidak ambil tanggungjawab, perhatian dan tak layan, pedulikan isu rakyat, apa lagi saya hendak buat kecuali bersuara macam ini, katanya ketika berbual Portal Malaysia Gazette di bangunan Perak Darul Rizwan. Adun Ulu Kinta, Muhammad Arafat Varisai Mahamat bercakap pada sidang media selepas selesai membahas di sidang undangan Dewan Negeri di Dewan Negeri Perak Darul Rizwan. Arafat Varisai Mahamat kembali mencetuskan kontroversi apabila diarah keluar Dewan oleh Speaker Dun Perak, Datuk Muhammad Zahid Abdul Kadir pada sesi penggulungan bajet Perak 2022 petang kerana gagal mematuhi Perintah Tetap 44/2 Dun Perak. Muhammad Arafat membawa seekor ayam ketika sesi perbahasan Belanjawan 2022 Perak yang bertujuan menegur Razman Zakaria, PAS Gunung Semanggul yang merupakan Esko Peladangan, Pertanian dan Industri Makanan Perak agak prihatin dengan masalah kenaikan harga barang. Ditanya sama ada apa yang dilakukan dirancang dan mencari gimmick, Muhammad Arafat tidak memerlukan semua itu untuk menjadi tular di media sosial. Rakyat boleh nilai sama ada saya rancang dan ia tiada asas kerana kalau rancang semua Esko buat penggulungan, saya boleh buat kontroversi. Saya bukan hendak viral tapi untuk beritahu kepada rakyat di Dun dan mereka sudah kenal. Kalau hendak viral, orang di Kuala Lumpur bukan hendak undi saya pun. Ada 9 Esko gulung, tidak semua saya bangun. Ada asas baru saya bangun, katanya. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Zahidi Zainul Abidin membidas bekas menterinya Saifuddin Abdullah dan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz kerana membincangkan Digital Nasional Berhad (DNB) dan rangkaian liputan 5G negara secara rahsia.
Zahidi berkata, beliau kecewa apabila Saifuddin dan Zafrul dikatakan telah berbincang beberapa isu mengenai DNB sesama mereka tanpa melibatkannya. Cuma saya buat kenyataan ini agak kecewa sikit. Menteri yang terdahulu, Saifuddin, telah menyatakan mereka telah berbincang dengan Kementerian Keuangan. Jadi menteri dengan menteri berbincang, antara Menteri Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM dahulu dan Menteri Keuangan berbincang dan melaksanakan projek DNB ini yang melibatkan hampir lebih kurang 20 bilion ringgit tanpa berbincang dengan pihak bawah. Timbalan pun tak tahu dan begitu juga di bawah pun tak tahu, katanya pada sidang media di Parlimen. Zahidi berkata, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Fadlullah Suhaimi Abdul Malik, turut hadir pada mesyuarat bersama menteri-menteri berkenaan. Bagaimanapun Zahidi berkata, pegawai SKMM yang lain juga tidak dimaklumkan mengenai butiran mesyuarat itu dan mendakwa Fadlullah tidak menghadiri sebarang mesyuarat dengannya sejak dia mula menjawab soalan di Parlimen. Zahidi berkata, beliau juga tidak tahu mengapa Saifuddin tidak memaklumkannya mengenai perbincangan dengan MOF tetapi menyindir mungkin kerana menteri itu dahulunya adalah ahli PKR dan dirinya adalah dari UMNO. Jadi bila tanya pegawai bawahan, mereka tidak tahu mengapa monopoli, mengapa Ericsson dan sebagainya. Jadi saya harap cuma di sini, di masa depan menteri ini kalau berbincang dengan menteri, maklumkan kepada timbalan dan maklum kepada rakyat. Jadi kita nak telus, projek ini projek rakyat, melibatkan 20 bilion ringgit dan di sini juga ada monopoli. Jadi kita tak tahu kenapa Ericsson dan DNB monopoli, katanya. Zahidi menambah bahawa kerahsiaan dalam perkara itu akan mengundang syakwa sangka rakyat mempersoalkan kepentingan peribadi tertentu. Jadi kalau boleh jangan berahsia. Kalau nak berahsia, menteri yang mesti jawab di Parlimen, bukan saya. Kita kena telus. Jadi siapa pun, saya harap ia bukan perbincangan dua orang sahaja. Dengan Saifuddin bercakap dengan Zafrul, kedua-duanya kata okey. Dan selepas itu, projek itu dilaksanakan, katanya.